Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Ali bin Asana. Suka saya di sini untuk membentangkan hasil kerja saya iaitu berkaitan kepimpinan abad ke-21 di bawah bimbingan Profesor Dato' IR Dr. Riza Atik bin Orang Kaya Rahmat. Sebelum itu, saya akan menceritakan wawasan diri saya menggunakan kaedah SMART. Jadi, apa itu SMART? SMART ini merupakan akronim untuk Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Time Bound. Jadi, tujuan SMART ini adalah untuk menjadikan matlamat kita lebih jelas dan terarah, memotivasikan seseorang untuk mencapai target mereka, mencapai tujuan tepat pada waktu, menilai dan melakukan penambahbaikan. Yang pertama ialah spesifik. Sebagai seorang pelajar universiti, saya hendak menamatkan degree dengan memiliki ijazah sarjana muda kelas pertama iaitu PNGK 3.80 ke atas. Seterusnya, measurable, wawasan saya ini jelas boleh diukur kerana untuk mendapatkan ijazah pertama dengan PNGK 3.8 ke atas, saya perlu dapatkan PNG 3.67 ke atas pada setiap semester. Wawasan saya ini dikira boleh dicapai kerana saya akan belajar lebih baik dari semester lepas, iaitu dengan mengulang kaji lebih awal supaya saya dapat lebih banyak masa di akhir semester nanti. Dengan usaha ini, saya mampu meningkatkan PNGK saya dari 3.73 kepada 3.80. Wawasan saya ini dikira relevan kerana mencapai kelas pertama adalah satu perkara penting untuk saya dapatkan pengurangan bayaran pinjaman pelajaran saya dan ia akan memudahkan saya untuk mendapatkan kerja yang bagus selepas tamat belajar. Wawasan saya mempunyai julat masa yang jelas iaitu saya akan menamatkan pengajian tinggi saya pada Julai 2024. Saya akan memastikan saya mencapai PNGK 3.8 dengan usaha yang paling cemerlang. Seterusnya, 5 sifat kepimpinan yang saya miliki dan saya boleh pertingkatkan lagi adalah sifat tauladan yang baik, uswah hasanah, memberi khidmat, berpengetahuan luas, kuat dan sihat, dan yang terakhir kuat beribadah dan bersabar. Sifat yang pertama ialah tauladan yang baik iaitu uswah hasanah. Jadi, bagaimana saya boleh membina diri saya dengan sifat tauladan yang baik? Ia adalah dengan cara memimpin seraya menunjukkan contoh yang baik. Saya perlu menunjukkan akhlak, sikap dan perilaku yang baik kepada anggota kumpulan saya dengan mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran ada menyebut, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Al-Ahzab ayat 21. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf. Beliau telah menunjukkan kecemerlangan yang baik dalam setiap keadaan sehingga Raja Mesir telah memberi kepercayaan kepada beliau untuk dilantik menjadi menteri. Seterusnya, saya perlu sentiasa ada untuk anggota kumpulan saya. Dengan kata lain, susah senang bersama. Saya perlu memberi dukungan, bantuan dan bimbingan kepada anggota kumpulan saya dan tidak meninggalkan mereka dalam kesusahan atau kesulitan. Sebagaimana satu tokoh pemimpin yang sangat hebat bernama Umar Abdul Aziz yang sanggup menjual hartanya lalu wangnya itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal semata-mata untuk rakyatnya yang memerlukan. Bila mana konsistennya saya amalkan cara-cara ini, saya yakin saya akan dapat mencapai sifat uswatul hasanah yang ke arah yang lebih tinggi. Sifat yang kedua ialah memberi khidmat. Bagaimana saya boleh membina diri saya dengan sifat memberi khidmat ini? Adalah dengan cara fokus pada kebajikan orang lain. Sebagai pemimpin yang memberi khidmat, saya harus fokus pada kebajikan orang lain dan bukan hanya pada keuntungan peribadi. Saya harus berusaha untuk memahami keperluan dan keinginan orang lain dan saya perlu membantu mereka mencapai matlamat mereka. Pada masa yang sama, saya terinspirasi dengan kisah Umar Al-Khattab dan seorang ibu tua bersama anaknya yang sedang berlapar. Lalu Saidina Umar sendiri yang mengangkut gandum untuk diberi kepada mereka walaupun ada sahabat beliau yang boleh bantu. Jelas di sini, walau dalam kesibukan menjadi khalifah, Sayyidina Umar masih mencari masa dan tidak lupa dengan rakyatnya untuk memberi khidmat dengan sendirinya, bukan hanya dengan menyuruh penolong-penolongnya sahaja.
Jadi, jika saya hendak menambah baik sifat kepimpinan saya perlu meniru cara Sayyidina Umar dalam sifat memberi khidmatnya. Sifat yang ketiga, berpengetahuan luas. Seorang yang berpengetahuan luas mampu membezakan hal-hal yang bermanfaat serta berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk menjadi seorang pemimpin yang berpengetahuan luas, saya perlu melakukan beberapa langkah yang kreatif dan inovatif. Antaranya ialah membaca buku-buku yang berilmiah. Buku-buku yang berilmiah dapat memberi saya pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pelbagai bidang seperti ilmu teknologi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Langkah seterusnya, saya perlu menjalinkan hubungan dengan orang-orang yang berpengetahuan luas. Orang-orang yang berpengetahuan luas adalah sumber yang berharga untuk belajar dan berkongsi pengetahuan. Sebagai contoh, Umar Al-Khattab selalu keluar berdagang hingga ke Syam, Rom dan Parsi. Di samping berdagang, beliau berjumpa dengan cendekiawan-cendekiawan untuk mengambil tahu selok-belok masyarakat tempatan. Kerana itu, apabila dilantik menjadi khalifah, beliau dapat mengatur strategi peperangan yang baik kerana sudah mahir dengan selok-belok tempat dan memahami masyarakat sekitar. Begitu juga dengan pengalaman Abu Bakar yang sentiasa keluar berdagang hingga ke Rom dan Parsi sehingga beliau pakar dengan geopolitik semasa. Jadi, saya perlu berkorban masa dan tenaga untuk mempelajari seberapa banyak ilmu yang saya boleh kecapi, supaya saya bakal menjadi pemimpin yang berpengetahuan luas dan mampu menyelesaikan masalah dalam satu kumpulan ataupun kelompok. Tokoh yang saya segani adalah Sultan Al-Fatih kerana pengetahuan luas beliau dalam pelbagai bidang. Beliau telah mempelajari ilmu Al-Quran, hadis, fiqh, matematik, astronomi dan kemahiran perang. Beliau juga menguasai 6 bahasa, iaitu bahasa Turki, Yunani, Ibrani, Arab, Parsi dan Latin. Inilah antara penyebab beliau dapat menakluki kota Konstantinopel. Sifat yang keempat, kuat dan sihat. Untuk menjadi pemimpin yang kuat dan sihat, saya perlu mengambil berat tentang 3 aspek utama, iaitu aspek fizikal, mental dan spiritual. Untuk aspek fizikal, saya perlu menjaga makan, bersenam dan cukup rehat. Dalam satu hadis berkenaan fizikal ini, Salman Al-Farisi menegur perilaku Abu Darda. Sesungguhnya, Tuhan mempunyai hak untuk dirimu, badanmu mempunyai hak untuk dirimu, dan keluargamu mempunyai hak untuk dirimu. Maka tunaikanlah hak mereka. Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman ini. Maksud hadis ini ialah janganlah kita beribadah sehingga kita merosakkan tubuh badan kita seperti tidak cukup tidur dan sebagainya. Seterusnya, aspek mental. Saya perlu bentuk minda yang positif, mampu mengawal stres dan emosi dengan baik. Yang seterusnya, aspek spiritual. Saya perlu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia juga. Apabila saya menjadi orang yang kuat dan sihat, saya yakin saya akan dipilih menjadi orang penting kerana mampu memberikan impak yang positif kepada kumpulan ataupun kelompok. Seperti kisah Talut yang dilantik menjadi raja oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana beliau mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Kisah Nabi Daud pula yang hanya berbadan kecil sahaja tapi mampu untuk membunuh Jalut yang berbadan besar dalam pertarungan satu lawan satu. Apabila kita ada kekuatan fizikal, mental dan spiritual yang hebat, kita sendiri yang akan dipilih oleh orang lain kerana kekuatan kita diyakini orang lain untuk memimpin. Tokoh yang saya hormati dengan sifat kuat dan sihat ini ialah Tun Mahathir yang berumur hampir mencecah 100 tahun tetapi masih mempunyai badan yang sihat dan masih mampu menyertai politik di negara ini. Hal ini kerana disiplinnya beliau dalam menjaga kesihatan beliau sejak muda lagi. Sifat yang kelima ialah kuat beribadah dan bersabar. Kuat beribadah bererti memiliki ketaatan dan kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Sabar pula bererti memiliki ketenangan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala kesulitan dan rintangan yang dihadapi dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin. Dalam surah Al-Hajj ayat 41, iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Ayat ini menekankan pentingnya ibadah sembahyang, zakat
mempromosikan kebaikan dan melarang kejahatan apabila seseorang itu diberi kuasa. Ia juga mengingatkan kita bahawa semua urusan akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bagaimana saya boleh membina diri saya dengan sifat kuat beribadah dan bersabar ini? Adalah dengan cara bersederhana dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, saya terinspirasi dengan seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Ubaidah, sebagai panglima perang, wakil kepada pemerintah Umar Al-Khattab. Beliau juga mempunyai rumah yang sangat sederhana walaupun menyandang jawatan yang tinggi. Dan sebelum meninggal, beliau sempat memberi pesanan supaya banyak beribadah kepada Allah agar dapat menjadi orang yang beruntung di akhirat. Seterusnya, cara seorang pemimpin menghadapi masalah dan konflik ialah dengan cara bersabar, berdoa, berusaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Nabi Zulkifli yang dilantik menjadi raja kerana mampu memenuhi syarat, iaitu kuat beribadat malam hari dan berpuasa pada siang hari. Selepas Nabi Zulkifli menjadi raja, pemberontakan telah berlaku, tetapi berkat kesabaran dan ketabahan Nabi, satu demi satu pemberontakan terpadam dan akhirnya kerajaan Nabi Zulkifli menjadi stabil dan aman. Jadi, jika saya hendak menjadi pemimpin yang berjaya, saya perlu mempunyai sifat kuat beribadah dan sabar supaya dapat menghadapi masalah atau sebarang konflik dengan mudah. Tokoh yang saya segani dalam sifat kuat beribadah dan bersabar ini ialah Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang terkenal dalam perwatakannya yang sentiasa zuhud dan sabar menghadapi cacian dari orang lain ketika pemerintahannya sebagai Menteri Besar Kelantan. Sebagai penutup, saya ingin menyatakan, untuk kita memimpin kumpulan kecil, kita perlukan kekuatan jiwa yang besar. Apatah lagi kita hendak memimpin satu kumpulan yang besar, sudah pasti memerlukan kekuatan diri yang hebat dan jitu. Jadi, jika kita lihat sifat-sifat kepimpinan yang saya terangkan dalam tugasan ini adalah penting untuk membina diri saya sebagai pemimpin abad yang ke-21. Dengan menimba ilmu, menyertai pelbagai program tentang kepimpinan dan konsisten dalam melakukan perubahan, mampu menjadikan saya seorang pemimpin yang hebat, insya-Allah. Sekian, terima kasih.